Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan solat dan dengan kitab fiqh kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pagi ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambung tajuk berkaitan dengan solat-solat sunat. Dan solat sunat yang kita last kali kita bincangkan sebelum ini ialah sunat berkaitan dengan sunat hajat, ataupun kita dah bincangkan sebelum ni solat sunat istikharah, solat sunat tasbih, solat sunat awabin dan sunat hajat. Dan pagi ni insya-Allah kita sambung lagi solat sunat yang berikutnya tuan-tuan mati Allah. Yang pertama sekali yang kita dah bincangkan pada pagi ini ialah berkaitan dengan solat wudu. Salat sunat wudu. Salat sunat wudu nama Allah Subhanahu wa taala ialah salat yang dilakukan selepas sahaja kita mengambil wudu. Dan perbuatan ini nama Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang seingat saya kita katakan. Yang pertama, hadis yang disebut yang diriwayatkan dalam hadis sahih berkaitan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi disebut dalam hadis tersebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Bilal di hadapannya dalam syurga ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke syurga ketika Isra' dan Mi'raj. Lalu Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal selepas baginda turun ke dunia, dah sampai ke bumi. Allah, Nabi bertanya kepada Bilal, inni sami'tu sawta qadamaika daffana 'alaik amami fil jannah fa'i amalika arja. Sesungguhnya aku dengar suara tapak kakimu, maknanya hentakan kaki tu memakai selipar tu di hadapanku dalam syurga. Apakah amalanmu yang paling baik yang kamu rasa itulah penyebab yang kamu amalannya tadi yang menyebabkan Nabi dengar suara tapak kakinya dalam syurga? Maka kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, qala ma ahdastu illa tawadda'at wa la tawadda'tu illa sallaitu raka'atin. Kata Ali bin Abi, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, aku tidak berhadas kecuali lepas itu aku berwuduk, dan aku tidak berwuduk kecuali aku solat 2 rakaat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menyatakan kat sini ada 2 perkara. Pertama, sentiasa dalam keadaan berwuduk setiap masa dalam keadaan berwuduk. Itu sunnah, termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Dan setiap kali batal wudu, ambil wudu, disunatkan salat 2 rakaat. Disunatkan salat sunat 2 rakaat. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala
Jika kita ganjarannya sangat besar. Dalam hadis seperti mana disebutkan tadi, Nabi dengar suara tapak kaki Bilal bin Rabah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Jadi itu satu ganjaran yang besar nyatakan untuk orang yang menjaga salat sunat wudu dan orang yang menjaga wudunya sepanjang masa. Ada juga orang yang bertanya, Ustaz, hadis ini menyatakan sahabat Nabi buat satu amalan yang mereka rasa bagus, baik, dan selepas tu barulah Nabi ikrarkan benda tu. Dan ini menunjukkan bahawa kita boleh create ibadat kita sendiri. Benda ini salah. Pemahaman ini tak betul nama Allah. Ataupun perkara pemahaman ini hanya sekadar untuk nak membolehkan sebahagian golongan melakukan ibadat dengan cara sendiri, dengan tutur caranya sendiri. Ini tidak betul, katakan. Kenapa? Ibadat membaca Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh cipta sendiri untuk diri kita, kecuali ianya telah sabit dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cipta zikir kita sendiri haram. Kita nak cipta salat kita sendiri haram. Kita nak cipta ibadat kita khusus untuk diri kita sendiri haram, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Bilal bin Rabah ni, kita ada hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit dalam hadis dia, Nabi berwudu lalu dia perelokkan wudunya, summa shalla raka'atain, dan Nabi selepas wudu tu Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Summa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa shalla raka'atain lam yuhdith fiha nafsuhu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi ambil wudu, elokkan wudunya, lalu Nabi solat 2 rakaat. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang berwudu hampir wudunya dengan wudunya aku ni, kemudian dia solat 2 rakaat, tempoh di antara kedua-duanya tidak ada dosa yang dia lakukan, lam yuhdith fiha nafsuhu, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Orang itu akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita kata ambil wudu, ada yang kata la yuhdith fiha nafsuhu ni, ada yang kata maknanya kita kata dia tidak berkata, tetapi seingat saya menurut Allah Subhanahu wa taala maksudnya ialah dia tidak melakukan sebarang dosa di antara lepas dia ambil wuduk tu sampai dia salat sunat 2 rakaat tu, maka orang itu diampunkan dosanya yang telah lalu. Tempoh sekejap, bukan lama pun, ambil wuduk kemudian salat 2 rakaat. So within period masa yang sekejap itu, kita kata tidaklah mudah untuk seorang itu cepat lepas ambil wuduk terus nak buat dosa, kata. Sebab itu digalakkan, kita kata mengambil lepas sahaja mengambil wuduk untuk dia salat sunat 2 rakaat, bagi mendapat kelebihan yang disebutkan dekat sini, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. So hadis ini sabit juga daripada hadis Uthman, riwayat-riwayat yang lain, daripada riwayat-riwayat sahabat yang lain. So bukannya Bilal create sendiri wudunya setiap hari, bukannya Bilal buat create sendiri salatnya, setiap kali lepas wudu dia salat sunat 2 rakaat, itu ibadat dia sendiri, dia cipta. Tidak. Ianya bersandar ada sandaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata. Ada. Jadi tanggapan setengah orang kepada Allah yang mengatakan bahawa mereka boleh cipta, create ibadat sendiri, tuan-tuan, adalah perkara yang batil, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak diterima?
Pertama sekali nama Allah, Nabi SAW sebut dalam hadis dia, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat satu amalan yang tidak aku perintah padanya, maka ianya tertolak. Sia-sia. Sia-sia bila kita buat amalan tadi dengan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kerana tidak bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh tapi kita buat. Nabi tak suruh tapi kita buat, ataupun Allah tidak suruh. Dia ada amalan yang bersifat umum. Nabi suruh kita, contohnya Nabi banyakkan Quran, baca Quran. Nabi suruh katakan kita istighfar sehari tu nama Allah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Umum, banyak pun kita nak zikir-zikirlah. Tetapi bila kita buat yang umum, kita umum, tak ada masalah. Tetapi kalau kita menghususkan ataupun kita create cara ibadat kita sendiri, itu tidaklah kita bagus, ataupun tidaklah baik untuk dalam seorang itu untuk melakukan ibadat berdasarkan amalan yang dicipta. Anda kena ingat baik-baik. Kadang-kadang orang kita kata kalau hadisnya umum, biarlah umum, banyak pun kita nak buatlah, tak ada masalah. Kalau kita kata tidak sabit, tak perlulah dibuat. Tidak perlulah dibuat, walaupun nampak benda tu bagus, benda tu baik. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Betul, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut siapa yang buat satu benda baik lalu diikut oleh orang, makanya tuan-tuan mati Allah, dia dapat pahala, dan kita kata pahala orang yang mengikutnya. Tapi kita jangan lupa sambungan hadis tersebut, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru wa wizru man amila biha. Siapa yang buat satu jalan yang baik, yang buruk pula, maka baginya dosa. So satu jalan yang baik dan buruk nama Allah Subhanahu wa taala itu diputuskan oleh syarak, bukan diputuskan oleh akal, jika ianya berkaitan dengan ibadat. Jika ia berkaitan dengan ibadat, sama ada kita tak ibadat yang mahdah, jika ianya ibadat, lebih-lebih lagi ibadat yang mahdah, ibadat yang kita kata khusus kita katakan, ataupun yang semata-mata ibadah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu, macam saya sebutkan sebelum ni, ada orang duk cipta salat sunat kun fayakun. Sembahyang sunat kun fayakun. Saya tercengang jugalah katakan bila orang kata adanya solat sunat kun fayakun. Macam caranya kita kata solatnya tu lebih kepada mohon hajat lah. Saya kata kalau nak mohon hajat, kita dah ada solat sunat hajat, nak kenapa nak pergi buat sembahyang sunat kun fayakun pula? Dan itu tidak sabit dalam hadis Nabi SAW. Nah, kalau dibuat jadi sia-sia lah, sebab ianya tidak sabit. Kadang-kadang mudah saja orang nak suruh kau solat sunat ni sekian-sekian, sunat sekian-sekian. Tapi sayangnya tidak sabit daripada Nabi SAW solat sunat demikian. Makanya tuan-tuan mati Allah, kita kata ianya tertolak. Tidak, kerana tidak sabit, dan nampak bagus dalamnya, zikirnya, dalamnya salatnya khusus sama, salatnya tidak dipanggilnya ibadat itu bid'ah nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali ianya memang memiliki ciri-ciri ibadat. Sebab itu ditakrifkan Imam saya tak ingat nama kita, ada satu muallif rahimahullah taala ni, dia punya takrif bid'ahnya tuan-tuan mati Allah, ibadatun, dia panggil ibadah mukhtara'ah, yang dicipta, tudahi syariah, menyerupai syariat.
Salat, dia cipta salat. Dia ciptanya tentang mati Allah ibadat-ibadat yang menyerupai ibadat yang ma'ruf. Dia dicipta. Nama pun dicipta. Bila dicipta maknanya bukan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham baik-baik. Yang seterusnya, sunat sebelum pembunuhan ataupun sebelum melaksanakan hukuman qisas ataupun hukuman bunuh. Ini disebut dalam kitab mazhab Syafi'i, bagi orang yang hendak dibunuh dengan hukum qisas ataupun seorang atau selainnya oleh seseorang, bagi orang yang hendak dibunuh dengan hukum qisas ataupun orang atau oleh seseorang atau selainnya, disunatkan sembahyang 2 rakaat sebelum dijalankan pembunuhan itu jika mampu melakukannya. Ada orang yang nak dijatuhkan hukuman tu, hukuman bunuh, maka disunatkan baginya untuk salat sunat 2 rakaat jika dia mampu. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk dibunuhnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, biarkanlah aku mengerjakan salat 2 rakaat. Maka dia orang pertama yang mengerjakan salat 2 rakaat ketika hendak dijalankan pembunuhan. Wallahu a'lam. Hadis ni ada diriwayatkan dalam Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga riwayat Abu Dawud. Jadi dalam macam Allah Subhanahu wa taala, orang yang nak dijatuhkan hukuman bunuh tadi, tak kiralah dalam apa ni, jika kita ada seorang orang Islam bila nak dijatuhkan hukuman bunuh dengan harapan besarnya dia dah bertaubat lah, sebelum tu, sebelum itu hukuman, maka disunatkan baginya salat sunat 2 rakaat sebelum pelaksanaan. Okey, itu apa ni, sunat sebelum sebelum pembunuhan tadilah, sebelum dijatuhkan hukuman pelaksanaan hukuman qisas. Dan yang ke-10, yang seterusnya dikatakan salat sunat yang dipanggil sunat musafir. Bagi orang yang datang dari perjalanan, disunatkan salat 2 rakaat dalam masjid pada awal ketibaannya. Maknanya kita bila pergi ke satu-satu tempat, balik Melaka ke, balik ke mana, balik Johor ke, Kelantan ke, Terengganu ke, Utara ke, mana pun kita pergi, kita sampai itu dekat kampung kita tu, disunatkan kita salat sunat 2 rakaat. Dipanggil sunat musafir. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari perjalanan, baginda terus menuju ke masjid lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Demikian juga sunat bagi orang yang hendak memulakan perjalanan, iaitu 2 rakaat dengan membaca pada rakaat pertama surah Al-Kafirun lepas Fatihah, dan pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas, dan berdoa kepada Allah selepas salat. Dan ia akan dijadikan dia akan dijelaskan nanti dalam bab dalam adab-adab. Mana bab ni nanti salat ni akan diceritakan lagi sekali dekat dalam adab-adab ketika musafir. So jadi nak musafir, nanti Allah sebelum pergi sunat sembahyang sunat 2 rakaat sambil memohon pada Allah moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan perjalanan. Dan bila dah sampai ke tempat yang dah dituju, kalau dapat pergi dulu ke masjid dan salat sunat di situ 2 rakaat. Itu yang afdalnya, itu yang sunat. Yang ke-11, yang keseterusnya kita ada sunat ihram ataupun sunat tawaf. Sunat ihram ialah salat sunat 2 rakaat selepas berihram untuk mengerjakan haji dan umrah. Sebagaimana disunatkan salat 2 rakaat selepas tawaf, dan kedua-duanya akan dijelaskan bersama dalil dalam bab haji nanti. Kita sembahyang sunat ihram 2 rakaat
di masjid masjid Tan'im ke, ataupun di masjid Bir Ali ke, ataupun di mana-mana tempat miqat itu, kita semayang sunat di situ 2 rakaat sunat ihram, lalu selepas barulah kita bergerak menuju ke ke Mekah. Lepas sunat ihram, kita niat ihram dan kemudiannya baru gerak. Ataupun sunat tawaf, sunat tawaf, makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala selepas selesai daripada tawaf, kita baca kita solat juga 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim AS. Ada lagi solat sunat-sunat yang lain, antaranya solat sunat yang dilakukan selepas sahaja selesai akad nikah. Maknanya selepas akad nikah, macam sunat bagi bagi pengantin lelaki tadi untuk melaksanakan sembahyang sunat 2 rakaat. Ada yang solat sunat. Jadi kita kata di situ disunatkan bagi pengantin tadi untuk solat sunat 2 rakaat, seperti yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian macam Allah Subhanahu wa taala seterusnya ada juga macam-macam himpunan solat-solat sunat. Saya pernah baca macam-macam solat sunat. Ada yang dipanggil solat sunat hadiah. Kenapa sunat hadiah tu? Semayang sunat hadiah ialah kita semayang tu kita niatkan pahalanya untuk si mati. Itu tidak sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ibadah yang kita boleh buatkan untuk si mati tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang memang sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan secara umum. Contohnya kita kata puasa. Ada, kita boleh sebagai ahli waris kita niatkan puasa tadi untuk gantikan qada bagi si mati, itu pun qada. Bukan saya saja untuk puasakan puasa hadiah. Tidak ada istilah puasa hadiah. Apatah lagi salat fidyah ke, salat hadiah ke, tuan-tuan. Ataupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyarankan kita boleh buatkan badal upah haji untuk orang yang dah meninggal dunia, harus. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita bersedekah bagi pihak si mati, maka harus. Tapi jika tidak sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk kita sampaikan kepada si mati tadi, maka tidaklah perlu dilakukan ataupun tidak perlu diadakan. Tidak perlu diadakan. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, baik itu saya katakan tadi awal-awal tadi, ibadat ini perlu ada sandarannya daripada nas-nas hadis dan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang berikutnya furu' dalam sunat-sunat rawatib. Yang pertama dia kata salat jemaah dalam nafal. Ini berapa masalah dalam bab sunat-sunat ni semua tadi, yang dipanggil sunat keseluruhannya secara umumnya dipanggil sunat rawatib. Tidak disyariatkan berjamaah pada semayang sunat kecuali pada 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, tarawih, witir pada bulan Ramadan. Adapun semayang sunat yang lain seperti sunat-sunat rawatib bersama dengan fardu, ataupun sunat-sunat rawatib yang lain seperti sunat duha, sunat hajat, sunat yang lain-lainnya, katakan sunat wuduk, tidak disyariatkan berjamaah. Akan tetapi jika dikerjakan secara berjamaah, maka ianya boleh, harus, dan tidak dikatakan ia makruh berdasarkan nas Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa tidak mengapa berjemaah pada semayang sunat. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau benda tu makruf, memang tak pernah dibuat secara berjemaah, jangan buat. Contohnya Ustaz, contohnya qabliyah zuhur,
ba'diyah zuhur. Tak usah dibuat berjemaah. Walaupun ulama kata dalam mazhab Syafi'i kata asalnya sembahyang sunat tadi boleh dilakukan berjamaah, tidaklah dihukumkan makruh. Tapi tidaklah hukumnya sunat. Boleh. Tetapi juga dalam fatwa mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa perkara yang memang tak pernah orang buat sembahyang sunat itu secara berjamaah, tak payahlah dibuat. Jangan nanti ada orang pula grup buat sembahyang sunat qabliyah berjamaah. Jom kita bangun semua, kita sembahyang berjamaah sunat qabliyah. Nanti orang yang datang kemudian dia confuse, ini sembahyang fardu ke, sembahyang zuhur ke, ataupun sembahyang sunat qabliyah. Jadi wallahu a'lam, jangan dibuatlah gitu. Tapi benda yang makruf biasanya, ada orang buat sunat duha berjamaah, ada orang buat sunat hajat berdoa, ada orang buat sunat bertaubat secara berjamaah. Benda tu dah kita kata apa hukumnya Ustaz? Yang tu harus boleh nyatakan. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang afdalnya dibuat secara individu. Sunat-sunat yang berikut. Baik. Apa dalil yang mengatakan bahawa umumnya salat sunat itu boleh dilakukan secara berjamaah? Dalam hadis dalilnya ialah berdasarkan hadis Ithban, tengok nak baca macam mana kod Melayu dia tulis ni, bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW mendatanginya di rumahnya setelah hari sangat panas bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW bertanya, di manakah engkau menyukai aku salat dari rumahmu? Maka aku menunjukkan tempat yang aku menyukai salat padanya. Lalu baginda pun bangun dan kamu bersaf di belakangnya. Kemudian baginda memberi salam dan kami pun memberi salam selepasnya. Jadi sembahyang sunat Nabi lakukan tadi secara berjamaah dengan para sahabat. Bahkan juga Thabit berjamaah pada sembahyang sunat tadi bersama dengan Rasulullah SAW, dan riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan Huzaifah radhiyallahu anhum jami'an. Dan hadis semuanya terdapat dalam hadis Bukhari, Muslim. Selain hadis Huzaifah, maka ia adalah ada dalam Muslim juga, dan riwayat Muslim juga. Dalam hadis jadi hadis Huzaifah, maka ia ada dalam Muslim sahaja. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang mengatakan bahawa sembahyang sunat tadi umumnya boleh dilakukan secara berjamaah. Saya tertarik dengan hadis Ithban bin Malik Al-Ansari, kalau tak silap bacaannya begitu, nama Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi menyarankan kepada kita, kat rumah kita ni kalau boleh adanya tempat khusus untuk salat. Yang memang kita gunakan ianya secara rutin, katakan mana ruang khas salat, kalau ada, kalau boleh. Kalau boleh, kalau ruang tu masih ada lagi lah kat rumah tu, kita ada satu ruangan khusus untuk salat. Kalau boleh dibuat, makanya tuan-tuan mati Allah, kita kata itu bagus. Nanti kita kalau masuk bab berkaitan dengan ahkamul masajid, hukum-hukum berkaitan dengan masjid, nanti di sana ada penerangan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perlunya ada dekat dalam rumah kita khas tempat salat. Kalau kita tak ada, Ustaz, tak ada tak apa, nak macam mana? Tempat rumah kita mungkin ada dalam bilik, adalah dalam bilik. Tapi kalau setengah orang kita kata dia mampu buat tempat yang khusus untuk salat, kalau kita buat rumah sendiri,
Ada design sendiri, rumah sendiri, kalau ada pastikan ada satu ruang salat khas. Maka itu bagi menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Lepas tu kalau kita ni sebagai kontraktor Muslim, ada orang Islam punya rumah, kita sarankan ada satu ruang khas untuk salat. Ada, itu penting. Kalau kita ni sebagai kontraktor atau orang yang membuat rumah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, katakan memelihara sunat-sunat, semayang-semayang sunat ni. Sepatutnya setiap Muslim memelihara semayang sunat dan memperbanyakkan seperti mana yang datang dari dalam dalil-dalil dan galakkan mengerjakannya. Khasnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan hamba, seorang hamba itu yang akan mula dihisap pada hari kiamat ialah salat. Jika ia baik, maka dia telah berjaya dan selamat. Tapi jika ia rosak, maka dia hampa dan rugi. Jika terdapat satu kekurangan dari salat fardunya, Allah Subhanahu wa taala firman, adakah hamba-Ku mempunyai salat sunat, maka ia menyempurnakan kekurangan dari fardu. Kemudian seluruh amalannya dihisap atas cara yang demikian. Penting salat sunat ni, tuan-tuan mati Allah, kita perbanyakkan. Kerana ianya kegunaan salat sunat ni, selain dia dapat pahala, dia dapat menampung kecacatan dalam salat fardu kita. Dia panggil, kalau adalah sembahyang fardu kita, setiap orang tahu yang dia salat fardunya bagaimana, khusyuk ke tak khusyuk ke. Makanya tuan-tuan mati Allah, jika kita kata kita banyak melakukan sembahyang sunat, maka dengan harapan salat sunat tadi dapat menampung kecacatan-kecacatan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Wallahu a'lam. Itu kelebihan. Dan yang ketiga, masalah yang berikutnya, dia kata mengqadakkan sunat-sunat. Boleh ke qada sunat-sunat ni? Sesungguhnya salat sunat rawatib apabila telah luput waktunya atau sebabnya, maka kebanyakannya diqada, seperti mana yang telah dijelaskan, kecuali tahiyatul masjid. Yang sunat-sunat yang boleh diqada ialah sunat-sunat yang diletakkan sebagai sunat yang muakkadah, sunat yang muakkad saja. Adapun sunat biasa tidak boleh diqada. Ada sunat-sunat muakkad. Dia kira contohnya sunat qabliyah yang 12 rakaat tu yang saya sebutkan sebelum ni, macam Allah, boleh diqada jika terlepas masanya, ataupun sunat witir, sunat witir, ataupun macam Allah Subhanahu wa taala sunat-sunat lain yang kita kata, ataupun sunat duha, termasuk dalam sunat yang muakkadah, boleh diqada jika kita terlepas. Ada. Tapi itulah, mengatakan, selalu saya ingatkan, janganlah manjangnya qada. Qada je kerja, ingatkan. Ada. Sembahyang sunatnya, sembahyang bahkan asyiknya qada. Jadi nanti dah terbiasa asyik. Memang muka orang yang sama. Kalau qabliyah subuh tu muka orang sama je. Lepas sembahyang subuh dia je yang bangun. Cubalah inisiatif. Cari inisiatif untuk bangun lebih awal dan datang untuk solat sunat qabliyah tu sebelum solat tersebut dilaksanakan. Itu usaha kita lah, tak? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, solat sunat-sunat selain daripada rawatib, katakan, yang selain daripada rawatib, sunat-sunat yang dikerjakan oleh dianggap sebagai tatawwu', sukarela, pada waktu malam dan siang, dan ia tidak mengikut salat fardu. Yang pertama, contohnya kita kata sembahyang sunat tahajud dan qiyamul lail. At-tahajud ialah, maksudnya
kita terjaga tengah malam dan meninggalkan tidur, dan maknanya menjadikan maknanya menjadi solat pada waktu malam selepas tidur. Tahajud ni dia tidur dulu, barulah dia solat. Ataupun dipanggil juga qiyamul lail. Jadi di sana ada khusus, ada am dan khas. Semua tahajud dipanggil qiyamul lail, tapi bukan semua qiyamul lail itu dipanggil tahajud. Itu istilah kita. Nak bagi mudah faham. Semua tahajud dianggap qiyamul lail, tapi bukan qiyamul lail, semua qiyamul lail ataupun qiyamul lail itu dianggap sebagai tahajud. Sebab apa beza dia? Qiyamul lail tidak disyaratkan kita tidur. Macam kita biasa lepas bulan Ramadan kan, kita kata salatut tarawih min qiyam syahri Ramadan athabakumullah. Dia tulis itu, dah disebut itu. Salat tarawih termasuk yang sebahagian daripada qiyam, katakan. Bagian daripada qiyam, salatut tarawih min qiyami syahri Ramadan. Qiyam termasuk dalam qiyam, kata qiyamul lail. Jadi kita kata beza kita ada di sana ada am dan khas. Salat sunat tahajud, dan ada kalanya qiyamul lail itu dimaksud ada kalanya qiyamul lail itu dimaksudkan atas sembahyang yang dikerjakan pada waktu malam sebelum tidur. Seperti mana disebut tadilah. Dan orang yang terjaga selepas tidurnya, iaitu dari nama yang berlawanan, berkatanya hajada apabila tidur, dan tahajud apabila menghilangkan tidur dengan susah payah. Dan menurut istilah ialah salat tatawwu' sunat yang dikerjakan pada waktu malam selepas daripada tidur, yang dipanggil salat tahajud. Qiyamul lail termasuk salat sunat bukan rawatib, iaitu tatawwu', sukarela secara mutlak, dan ia lebih afdal berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik salat selepas salat fardu ialah salat pada waktu malam, dan kerana itu ia dilakukan dalam waktu kelalaian manusia, meninggalkan ketaatan lama ia lebih afdal, dan akhir malam lebih afdal dari awalnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu memohon keampunan. Jadi kita kata salat malam itu, tahajud itu, kalau seorang itu katalah dia tidur sampai pukul 10 malam, dia tidur, dia tidur awal pukul 10, pukul 11 dah bangun. Pukul 10, pukul 11 tu boleh tak Ustaz dia bangun salat sunat tahajud? Pada dasarnya hukumnya harus, dia boleh laksanakan as long as lepas dia bangkit daripada tidur. Lepas solat isyak, kalau dia tertidur, dia terbangun pukul 11, pukul 11.30, pukul 12, boleh terus dia buat solat sunat tahajud. Akan tetapi menurut Allah, yang afdalnya ialah sepertiga malam yang terakhir. Kenapa sepertiga malam yang terakhir? Sepertiga malam yang terakhir inilah waktu yang kita kata yang terbaik, dia kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzil ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Jangan duk bayangkanlah macam mana turunnya tu. Kita kata turunnya kama yaliqu bi jalali, seperti mana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kita nak fokuskan ialah pada sepertiga malam yang terakhir. Ma min mustaghfirin illa ghafartu lahu. Tidak ada orang yang memohon keampunan kecuali aku ampunkan dosanya. Tidak ada yang memohon kehajat kecuali aku berikan. Banyak kelebihan seperti mana yang disebut dalam hadis sahih dalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sepertiga malam yang terakhir itu, kalau kiraannya kita kata macam mana Ustaz? Kalau kata hari ni start maghrib pukul 7, subuh habis waktu lebih kurang dalam pukul subuh masuk 5.56 kata. Kira lah berapa jam? 7 malam sampai pukul 5 pagi. Kalau kata apa ni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, 11 jam lah, lebih kurang lah 11 jam. 11 jam bagi 3 lebih kurang dalam pukul 3, 6, 9, maknanya 3 jam setengah. So sepertiga malam yang akhir katakan lebih kurang dalam pukul 2 pagi, pukul 1 pagi lebih, kat pukul 2 pagi ataupun 2 pagi lebih. Kalau 3 jam lebih tu dalam tolak 5.56, tolak 3 jam lebih kurang dalam 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, lebih kurang dalam dekat-dekat pukul 3 katakan. Itu anggaran dah katakan yang dipanggil sepertiga malam yang terakhir katakan. Jadi itu waktu yang paling afdal. Dan disebut, kita sebut dalam hadis ini, wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur mereka beristighfar. Sebab itu kita kata Nabi orang kalau bangun pukul 5, dia bangun pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi itu adalah waktu sahur. Dan yang keduanya, ingat, dia masih lagi dalam kumpulan yang dipanggil nama Allah waktu yang paling afdal, iaitu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kalau dia bangun pukul 5 pagi, ingat kan 5 pagi itu masih lagi dalam jam ataupun dalam tempoh masa sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita bangun awal pagi tu pukul 5 pagi, lepas mandi ke apa ke, ada ruang masa untuk kita salat, kita salat, istighfar, doa, kita doa. Kerana waktu itu waktu mustajab. Waktu itu adalah waktu mustajab. Kenapa Ustaz kata mustajab? Sebab masih lagi dalam kumpulan sepertiga malam yang terakhir. Nabi sebut sulusul lailil akhir. Jadi ambil peluang untuk kita melaksanakan ibadah walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Mohonlah. Lepas itu doa, mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa mereka. Sekurang-kurangnya qiyamul lail itu ialah 2 rakaat. Tahajud itu kurang-kurangnya 2 rakaat. Dan tidak ada tidak ada batas maksimumnya. Walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan Nabi buat 8 rakaat belah dengan witir 3 jadi 11. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebutkan mati Allah, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW tidak salat malam lebih daripada 8 rakaat. Pelas dengan witir 3 lah, jadi 11. Jadi di sini mati Allah berlaku khilaf di sisi ulama, dan yang terbaik, pandangan yang terbaik dekat sini ialah pada untuk solat malam sebenarnya dia tidak ada had.
Maksimumnya tak ada had. Minimumnya adalah 2 rakaat lah. Even kalau orang tu tidak sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang witir je 1 rakaat, salat witir itu juga termasuk dalam salat malam yang boleh dilakukan pada waktu malam hari. Jadi kalau katalah kita kata salat tarawih misal kata, sebab tu ada riwayat sampai lebih daripada 20 rakaat, sampai 30, 40 ada orang buat. Ada pandangan mazhab. Lepas tu kita pandangan yang tepat dalam masalah ni ialah dia tidak ada had maksimum. Maksimum tu berapa rakaat tu terulang. Sebab ada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi sebut salatul lail mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dia umum katakan 2 rakaat 2 rakaat selagi mampu buat ya. Sebab tu dia panggil salat sunat tatawwu', rela, dengan rela hati, suka rela katakan, suka rela. Kemudian di sini disebut lagi, ia dilakukan selepas bangun tidur atau sebelum azan fajar. Salat pada tengah malam lebih afdal daripada awalnya. Salat pada 1/6, ke-4 dan ke-5 lebih afdal dari kesemuanya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, daripada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, salat yang lebih disukai Allah ialah salat Nabi Daud AS. Bagaimana Nabi Daud AS salat? Beliau tidur separuh malam. Kalau kata 12 jam tu, kita ambil 12 jam lah, senang lah. 6 jam pertama dia tidur. Taklah juga, sebab kalau kita kata hari ni kita tak dibenarkan, tidak digalakkan salat di antara maghrib dengan isyak. Ada. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, separuh malam. Ada. Beliau tidur separuh malam. Kalau Nabi Daud kita tak tahulah dia punya syariat salatnya, kaifiyah salat, cara tata cara waktu salatnya, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kalau diriwayatkan dekat sini ialah Nabi Daud AS beliau tidur separuh malam, bangun 1/3-nya dan tidur semula 1/6-nya. Ini kerana ketaatan dalam waktu ini lebih sedikit, maka salatnya padanya lebih afdal. Bangun sampai 3 malam salat, baki 1/6 tidur balik. Tapi masalahnya baki 1/6 tu, kalau tidur kita ni, kalau tidur balik sebab kita ni selamatlah jawabnya. Tapi kena, kalau orang dah biasa, dia boleh buat, katakan. Katalah tinggal 1/6 inilah azan yang pertama yang sunat dilakukan. Kalau kita azan subuh, azan pertama iaitu ketika 1/6 malam yang terakhir. Kalau kata 11 jam tadi, bagi 6 lah, lebih kurang dalam pukul 1 jam setengah sebelum azan subuh. Katalah hari ni pukul 5.56 kan. Azan pertamanya bila? Pukul 4.30. Katakan lebih kurang macam tu. Azan subuh. Bukan azan subuh pertama. Marah orang nanti. Apa pukul 4.30 ni buat dah azan. Contoh. Tapi kalau orang semua dah tahu, dah dimaklumkan, kita akan buat azan pertama. Kalau hari Jumaat diumumkan kita akan buat azan pertama mulai subuh besoknya. Okeylah, orang semua dah maklum. Bagi Jumaat semua orang datang kan, katakan. Jadi kalau ada azan pertama hari Sabtu pagi tu, tak ada lah terkejut. Mula-mula lah mungkin terkejut. Yang dah biasa dengar azan terus bangun, tak tengok jam, terus nak pergi ke surau, ke masjid, sampai-sampai dah pukul 4.30 rupanya. Awal lagi. Jadi tak ada apa pun, katakan. Nak iktikaf lah dulu, nak sembahyang sunat dulu ke. Sebenarnya kita kata azan pertama itu
fungsinya juga dalam hati Allah untuk membangunkan orang yang belum bangun agar dapat peluang untuk salat. 4:30 dilakukan azan, dan sebagai satu masa pertukaran. Orang yang dah bangun 1/3 malam tadi, itu waktu untuk dia tidur semula, dan untuk orang yang belum bangun, waktu itulah untuk dia bangun pula. Lepas tu azan subuh, yang waktu azan kedua tu semua orang kena bangun untuk salat. Semua orang kena bangun dan dilaksanakan salat sunat. Sunat qabliyah Jumaat, sunat sebelum subuh dan salat subuh berjamaah. Wallahu a'lam. Jadi itu perkara yang ialah kita kata dulu ada. Saya tak ingat dulu masjid, kalau kat sini, area sini Kelang, Masjid Sultan dulu ada. Seingat saya lah, tapi sekarang tak tahu ada lagi tidak. Dah lama tak ke sana, katakan pergi pun biasa subuh, untuk kuliah subuh pun di azan awal kita pun tak dengar. Tapi kalau dulu saya kenal ada seorang Bilal kat situ, Masjid Sultan, dia kata masih lagi ada ustaz, dia kata dia orang masih lagi azan subuh yang pertama. Dah lama dah tu, cerita lama dia katakan. Yang baru saya tak tahu. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kata ialah nak bangun pukul 4:30 pagi nak pergi laungkan azan, satu benda yang kita kata cabaran jugalah bagi Bilal kita kan. Basri yang tewak apa semua, Bilal nak azan yang pertama tu. Ada waktu tengok pun. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebut qiyamul lail sunat muakkadah. Dari dalil terdapat dalam Al-Quran, sunnah, ijma' dan hadis-hadis mengenainya dalam Sahih Bukhari, Muslim, serta selainnya lebih masyhur dan tidak terhitung banyaknya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan qiyamul lail. Allah firman dalam surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Malam hari ini tuan-tuan mati Allah, selain daripada salat, kita boleh juga baca Quran. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, semayanglah tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, iaitu separuh dari malam, separuh daripada waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Dalam surah Muzammil juga Allah sebut lagi ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum min alladhina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui bahawasanya engkau bangun, iaitu salat tahajud, selama kurang dari 2/3 malam, dan selama 1/2-nya, dan selama 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersamamu kerana hendak menepati perintahnya yang terdahulu. Surah Al-Muzammil ayat 20. Dan banyak lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu. Dalam surah Al-Isra, begitu juga dalam surah Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sentiasa mengambil sedikit masa daripada waktu malamnya untuk mereka tidur, katakan. Dan waktu salat, jangan sampai kita kata seorang itu tidak tidur malam kerana konon-konon nak beribadat setiap hari, setiap malam dia tak tidur. Sebab apa? Semayang sunat, bagus. Tetapi tuan-tuan mati Allah SWT, bagus pada pandangan mata. Nak salat tak boleh. Tapi Nabi SAW sebut, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak sukakan sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Nabi tidur tak malam? Nabi tidur. Nabi semayang tak? Semayang. Tapi bila ada orang yang membuat, kita kata sepanjang malam dia tak tidur dengan alasan untuk dia beribadat,
maka ni tuan-tuan rahmati Allah, perbuatan itu tidaklah bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan 10 malam yang terakhir, yes, itu memang ada nas yang khusus. Kita dituntut untuk mencari, kita dituntut untuk qiyam bulan Ramadan, kita dituntut untuk nama-nama Allah melakukan ibadat-ibadat sepanjang malam Ramadan, lebih lagi 10 malam yang terakhir. Nabi 10 malam yang terakhir nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak kita kata fokusnya pada mencari malam, atau fokusnya mencari malam Al-Qadar. Itu tak apa, itu khusus. Tapi hari-hari lain, setiap malam dia tak tidur, mata merah je siang hari. Nampak? Malam qiyam setiap hari. Walaupun kita seorang yang mampu buat, kita mampu buat nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kita kata apabila sahabat Nabi dah mendahului kita untuk melakukan perbuatan yang sama, tetapi akhirnya dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ada kekuatan, tapi Nabi dah putuskan, tak maknanya dengan perkataan, dengan kata-kata Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnahku, maka dia bukan daripada galangan aku. Jadi mudah-mudahan macam Allah kita dapat menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Nanti insya-Allah kita sambung lagi perkara-perkara yang berikutnya pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Kalau ada lah. Ya. Sama. Cuma tak boleh baca kuat lah, baca perlahan. Dia tidak perlu baca untuk solat hajat. Kalau dilakukan secara berjamaah, sama macam kita buat kena follow imam, kena niat makmum. Kena niat makmum. Solatnya macam biasa kita katakan 2 rakaat, dan kemudiannya itu nama Allah Subhanahu wa taala, tak perlu baca nyaring, baca kita katakan perlahan. Wallahu a'lam. Untuk surah-surah tadi yang dibaca, surah Fatihah ke surah ni. Cuma sunat hajat sering yang berlaku tu bukan kita kata yang menjadi kebiasaan masyarakat Melayu kita, ialah difokuskan sunat hajat itu pada akhir sujudnya untuk sujud lama. Saya mencari nas yang mengatakan sedemikian. Allah alam, setakatnya saya belajar, saya cari, tak jumpa yang mengkhususkan sujud akhir itu sebagai sujud yang lama. Tapi itu menjadi kebiasaan masyarakat, menyatakan bila salat sunat hajat je, sujud akhir itu dilamakan. Sebenarnya itu nama Allah Subhanahu wa taala, kalau sujud itu, kemustajaban doa ketika sujud itu tidak terkhusus pada sujud akhir. Maknanya setiap kali sujud, sebab hadis Nabi SAW, Nabi sebut waktu yang paling hampir seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu seorang hamba itu sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah ketika sujud. Tidak difokuskan sujud akhir ke, sujud awal ke, sujud. Yang penting sujud dalam salat. Jadi sunat hajat itu kita kata tidaklah terkhusus sujud akhir itu untuk lama dan berdoa ketika itu, tidak. Boleh dibuat sujud pertama, sujud kedua pada rakaat pertama, ataupun pada rakaat kedua sujud yang pertama pada rakaat kedua. Bukannya semestinya terkhusus pada sujud yang akhir. Wallahu a'lam. Tapi telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah yang perlu diperbetulkan i'tiqad itu, supaya kita faham, kita ubah, kita perbaiki itu nama Allah. Sebenarnya doa
ketika nak sujud itu dalam sunat hajat itu boleh dilakukan pada setiap kali sujud dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan selesai sembahyang ya kan, mohonlah hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi doa pada Allah, moga Allah menunaikan hajat kita. Okey, ada lagi? Ya. Ya. Kita tak boleh selepas wuduk kita tak boleh solat yang lain kan, terus ke sunat wuduk. Jadi kalau kita amalkan macam ni lah, kalau kita datang solat biasa dah azan biasanya kita combinekan niat tu sebenarnya solat sunat wuduk, solat sunat ya turun masjid dah, solat sunat qabliyah. Yang mana niat dia kena susun tak? Atau mana? Dia sunat dia kena, niatnya kena susun lah. Maknanya first dia niat sunat wuduk, dan kemudiannya kita kata tahiyatul masjid, dan juga kita kata yang ketiganya kita sunat qabliyah. Harus untuk nak menghimpunkan 3 ke 4 ke 5 ke niat sembahyang sunat dalam satu perbuatan. Kalau lafaznya kita sebutlah usalli sunatal wudu, wah kena tetap wah lah anak, tahiyatul masjid wa panjanglah sikit dah kata. Kalau tak nak pening-pening lafaz tu kata kan, tak payah lafaz pun tak ada masalah, yang penting dalam hati. Kita takbir itu, masa takbir itu kita niat dalam hati kita nak sembahyang sunat wudu, tahiyatul masjid dan sunat qabliyah lillahi ta'ala 2 rakaat. Ada 2 rakaat kerana Allah dan sembahyang. Maka itu bagus, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia dapat ganjaran berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetapi kalau dipisahkan, dia solat sunat dipisahkan, sunat wudu, lalu rahmat Allah Subhanahu wa taala perlu tak dia masuk masjid, dia lepas ambil wuduk tadi, di mana dulu dia buat? Wuduk dulu ke tahiyatul masjid dulu? Maka di sini macam Allah Subhanahu wa taala dia buat sunat, sama ada dia pilih lah, dia choice, dia nak buat tahiyatul masjid ataupun sunat wuduk. Kerana tadi dua-dua bila dia laksanakan tadi, dia telah kita kata istilahnya telah mencukupi untuk dua-dua bentuk salat, sama ada tahiyatul masjid ataupun sunat wudu. Sebab kalau kita tengok dalam sudut nas, Nabi kata apa? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila seorang tu masuk masjid, maka jangan dia duduk kecuali dia salat sunat 2 rakaat. Hadis wuduk pula, Nabi SAW lepas ambil wuduk, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. So dia punya, kita kata dia punya istilahnya ialah sembahyang sunat 2 rakaat. So kalau dia masuk, dia sembahyang wuduk, dia masuk masjid, dia sembahyang wuduk 2 rakaat, terhasil tak 2 rakaat tu? Terhasil tidak? Itu terhasil. Maka telah mencukupi baginya untuk salat sunat tahiyatul masjid dengan sunat wuduk. Sebab itu cuma kita kata di sini ruginya dia, kita katakan kita kata dia tidak berniat wuduk dengan tahiyatul masjid tadi. Kalau dapat kiranya misalnya kata dia ada wuduk, dia ambil wuduk, dia masuk masjid, sebaik-baiknya dia combinekan sunat wuduk dan sunat tahiyatul masjid serentak, kan? Kalau dia ada kat rumah, dia ambil wuduk kat rumah, sebaik-baiknya dia sembahyang sunat wuduk di rumah, and then dia pergi masjid, dia pergi barulah dia buat sunat tahiyatul masjid.
maka itu lebih baik kalau dapat wuduk di rumah. Tapi kalau bukan semua orang berwuduk dekat rumah, ada orang berwuduk dekat masjid, katakan. So caranya ialah dia masuk masjid, dia niat dua-dua. Ada niat dua-dua. Kalau dia buat wuduk dulu, kemudian dia buat tahiyatul masjid, macam redundant, katakan. Macam seolah-olah macam redundant, katakan. Sebab dia masuk masjid, dia dah solat sunat dah 2 rakaat, maka sebenarnya dia dah selesai dah. Dia dah selesai dah sembahyang 2 rakaat tu, dah mencukupi dah. Tapi kalau dibuat juga berasingan macam Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, katakan, tidaklah dikatakan berdosa ke apa ke, katakan, kerana dia masih lagi dalam istilah sunat yang dibolehkan untuk dilakukan, wallahu a'lam. Jadi terbaik yang khuruj keluar daripada masalah yang ada ialah dia niat 2 serentak senang dalam satu perbuatan, dan lepas tu dibangun lagi sekali 2 rakaat untuk dia sembahyang sunat qabliyah, nyatakan. Ataupun tak nak, masa tak cukup, niat semua sekali sunat dalam satu perbuatan. Dia harus. Tapi jangan dia masuk masjid sembahyang fardu dah start, dia niat sembahyang sunat dan sembahyang fardu. Tu tak boleh. Atau mana maksudnya dia ada tahiyatul masjid, dia tak buat, imam dah solat ataupun qabliyah, saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah dan fardu zuhur contohnya. Itu tak betul. Itu salah, katakan. Itu tidak betul, kerana solat sunat tak sama level dengan sembahyang fardu, maka tak boleh dikombine. Tak sekufu, orang panggil lah. Tidak ada sekufu, tak sama level, katakan. Jadi yang boleh ialah sunat dengan sunat dalam ibadah yang sama. Salat sunat dengan salat sunat, okey. Salat fardu dengan fardu pun tak boleh nak combinekan. Boleh ke Ustaz combine zuhur dengan asar sekali kan, 4 rakaat? Tak boleh. Sebab itu kaedah ulama sebut iza ijtama' ibadatan min jinsin wahid wa laysa ihdahuma 'ala jihatil qada' waqtu fi fi'li ahadihima. Kalau amalan tadi apabila terhimpun 2 ibadat sama jenis, solat dengan solat, wa laysa ihdahuma 'ala jihatil qada', bukan salah satunya wajib ataupun qada'. Qada' pun wajib juga, istilahnya qada' yang bukan salah satunya wajib ataupun bukan dua-duanya wajib. Maka kalau bukan dua-dua wajib ataupun salah satu wajib, cukup untuk kita buat satu sahaja. Waktu fiha bi fi'li ahadihima. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, boleh niat combine niat tadi untuk dia dapat pahala jika ibadat tu sama jenis sunat dengan sunat. Sebab berdasarkan hadis pula, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam. Itu perbahasan dalam ini dalam fiqh, kata. Okey, lain ada? Tak ada. Kalau tak ada, nama Allah, setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada malam ni, pada pagi ni. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.